العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم تائبون إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jazakallah khairan Raisal Jilsah, pengacara majlis, sahabat saya yang berbahagia Fadil Ustaz selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati pengurusi surau, yang saya hormati Tuan Imam, keseluruhan ahli jawatan kuasa pihak pengurusan surau, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua orang tongkang pecah? Sihat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Saya ingat kali ke berapa dah Ustaz saya hadir ke surau ni? Ada 5-6 kali ya? 5-6 kali dah tuan-tuan. Setiap kali saya datang mesti ada pembaharuan surau ni. Ramadan hari tu kita bertemu, rupanya tuan-tuan dah renovate dah belakang tu. Dia canggih, siap kursi urut lagi. Oh dahsyat. Hari ni saya datang, saya ingat ada lagi pembaruan. Bila pula tambah lampu oren tempat wuduk tu. Oh patutlah tuan-tuan belagak je rupanya. Makin canggih surau tongkang pecah tuan-tuan. Ini semua rezeki, alhamdulillah, infak tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Tuhan kepunya dunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala buat sekalian kalinya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan akan dipanjangkan, tidak di dunia, mudah-mudahan di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat malam ni ramai sikit lah. Maknanya jemaah tu dah bertambah sikit lah. Jadi sebelum ni saya datang muka tu aja. Jadi malam ni dah bertambah dah. Kira canggih lah imarahkan surau tongkang pecah ni. Alhamdulillah. Saya ingat tiap tahun Ustaz Manuel, tiap-tiap tahun saya hadir ke surau tongkang pecah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas undangan dan juga jemputan. Baik, malam ni tuan-tuan kita nak bawakan satu tajuk. Pada malam ni saya ingat tak ada tajuk. Saya tengok dalam poster tu Maulidur Rasul je lah. Jadi apa saya nak cerita Saya daripada Sarawak tadi tuan-tuan. Isteri saya ambil tadi
daripada airport saya naik flight sampai ke KL lebih kurang dalam pukul 2.30 lebih kurang begitu. Kemudian daripada Kuala Lumpur tadi sampai ke Melaka, sempatlah saya mandi, tukar baju sekejap, cari jubah mana pula jubah ni. Jubah tak jumpa, saya pakai kain lah tuan-tuan malam ni, buat bid'ah sikit sebagai penceramah malam ni. Selalu berceramah pakai jubah, jadi kita pakai kain lah malam ni. Baru sampai ni, fresh daripada Sarawak ni. Mun kami kelakar Sarawak, boleh jual malam tu nak? Boleh juga saya cakap Sarawak sikit-sikit malam ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak bicarakan satu tajuk kita pada malam ini ialah berkisarkan tentang Nabi SAW. Saya ingat ceramah kita tak lama lah kot malam ni, sebab saya ingat makanan dah susun awal. Apa menu malam ni? Macam meriah Kalau makan sedap malam ni kita pendekkan ceramah. Kalau bihun pukul 12 saya berhenti. Tapi saya ingat nasi tuan-tuan tengok kalau orang Johor ni dia sambut Maulidur Rasul ni, dia kata ustaz, maulud dengan mulut tu dekat. Jadi bila maulud memang canggih mulut dapat malam ni. Jadi saya ingat biryani apa malam. Biryani Oh sungguh itulah impian saya daripada kereta tadi. Mudah-mudahan biryani lah malam ni tuan-tuan. Kambing ke ayam? Kambing. Allah, yang ada gaut tu baik balik awal tuan-tuan, tinggalkan saya yang tak ada gaut belasah malam. Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak bicarakan sosok tubuh yang paling hebat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kalau nak jadi kekasih Allah ni tak layak. Cuma kita ni hanya dipanggil sebagai hamba Allah. Nak dapat kekasih Allah ni ibu-ibu, dia orang terpilih tuan-tuan. Dalam dunia ni hanya ada dua sahaja insan yang mendapat Khalilullah. Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah ni tuan-tuan bukan macam kita hidup sekarang. Kita ni kalau dapat gelaran hamba Allah pun syukur banyak-banyak, sebab di akhirat nanti Allah Ta'ala panggil dua sahaja gelaran dia. Yang pertama, ya abdi, wahai hambaku. Yang kedua, ya adui, wahai musuhku. Dua je dekat akhirat. Kalau Allah Ta'ala panggil ya adui, wahai musuhku, maka ketahuilah tempat kita berada dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila di akhirat nanti Allah Ta'ala panggil kita ya abdi, wahai hambaku, maka kata ulama, selamatlah kita di akhirat nanti. Tempat kita yang kita tuju ialah kampung halaman kita yang kekal abadi. Nama kampung kita ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Saya ingat orang tongkang pecah yang datang malam ni, semua nak masuk syurga. Kalau ibu nak masuk syurga, nak tak suami sekali masuk syurga? Macam tak semangat angguk tu. Macam tak yakin. Nak ke tak nak? Nak. Tanya ayah-ayah malam ni lah, nak tak isteri kita masuk sekali dalam syurga? Alhamdulillah. Mana orang tongkang pecah ni betul sayang bini tuan-tuan. Saya ceramah hari tu tuan-tuan, saya tanya makcik nak tak ajak suami masuk syurga? Dia kata tak payahlah ustaz, biar dia duduk kat sana lah, buat nyemak je kat dunia pun menyemak, kat akhirat menyusahkan aku pula katanya. Jadi kita nak masuk dalam syurga. Itu yang Nabi kata, setiap umat Nabi Muhammad pengakhirannya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi pernah sebut tuan-tuan, orang terakhir masuk dalam syurga. Nabi kata orang terakhir masuk dalam syurga ni datang daripada orang laki-laki. Jadi akak-akak selamat lah. Tapi Nabi kata orang perempuan lah orang yang paling ramai masuk dalam neraka. Pasal apa? Dua benda. Pertama, nak jaga maruah diri dia. Yang kedua,
taat pada suami yang soleh. Dua benda yang nampak senang tapi payah ni. Betul tak? Nampak senang tapi payah kita nak buat. Nak taat pada suami ni, ibu senang ke susah? Oh, susah. Dia kata A, kita kata B. Dia kata B, kita kata C. Betul tak? Nak taat ni bukan senang. Sebab itu Nabi kata syurga seorang isteri adalah di bawah tapak kaki suami. Bukan pergi godeh tapak kaki laki dia. Tak rupa syurga pun tapak kaki abang. Laki dia kata kau tengok tapak kaki belaki, kau ada neraka pula. Jadi tuan-tuan, maknanya bukan sebab tapak kaki suami tu ada syurga, tak. Supaya Nabi nak tunjukkan kiasan Nabi nak taat pada suami ni bukan senang. Yang kedua, nak jaga maruah diri dia. Betul tak? Kadang-kadang hidup kita ni asal boleh kan, dia pakai baju tidur start daripada maghrib sampai dia hantar balik anak sekolah pun baju kelawar juga. Baju kelawar tu dia punya terbelah daripada ketiak sampai ke pinggang. Aduh, dia buat motor brum tuan-tuan. Imam baru balik sembahyang subuh, masuk longkang kawan tu. Sebab apa tuan-tuan? Susah ni. Dua benda nak jaga. Jadi tuan-tuan, kita nak masuk syurga. Nabi kata orang terakhir masuk dalam syurga ni orang lelaki. Dia ni orang lelaki. Dia ni memang hari dia, memang waktu tu Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk keluarkan dia daripada neraka. Memang hari tu dia akan dimasukkan dalam syurga. Tapi Allah Ta'ala ajak bernyembang dengan hamba Allah ni. Allah Ta'ala kata, wahai fulan bin fulan, adakah hajat kamu dah duduk lama dalam neraka ni? Apa hajat kamu? Cuba cerita. Laki tadi pun kata, ya Allah, aku ni dah lama betul dalam neraka, ya Allah. Aku minta satu hajat, satu je, ya Allah. Keluarkan aku daripada neraka. Sekejap pun tak apa. Dia rasa macam dia ni kekal selama-lamanya. Tapi memang hari tu dia keluar. Tapi Allah Ta'ala kata, apa yang kamu nak minta? Ya Allah, aku nak minta keluarkan sekejap je. Aku nak rasa luar neraka pun cukup. Kata Allah SWT, kalau aku perkenankan, engkau minta tak lagi selepas itu? Tak ada, ya Allah, cukuplah tu satu nikmat, keluar sekejap pun cukup dah. Allah Ta'ala pun keluarkan dia daripada neraka. Dia duduk luar neraka. Tiba-tiba dia terbau, ada satu bau wangian yang sangat-sangat wangi. Dia tak pernah bau sebelum ni. Dia minta kepada Allah, ya Allah, bau apa itu? Allah Ta'ala kata, itulah bau syurga. Ya Allah, sekelas-kelas aku minta, ya Allah, boleh tak aku nak dekat dengan bau tersebut? Allah Ta'ala kata, hai, tadi kamu kata tak nak minta lagi. Ini last, ya Allah, last. Kemudian Allah Ta'ala izinkan, maka didekatkannya dengan pintu syurga. Bau, satu bau yang indah, sangat wangi. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, aku boleh tak nak berdiri depan pintu syurga? Allah Ta'ala kata, lah, tadi kata tak nak minta dah, tapi kali ni ya Allah last, lepas ni aku tak minta lagi dah. Kamu nak apa? Ya Allah, aku nak berdiri dekat pintu syurga, nak tengok apa yang ada dalam syurga. Maka Allah Ta'ala izinkan, maka dia duduk depan pintu syurga. Dia tengok suasana dalam syurga yang cukup indah. Dia menangis dan dia tak pernah tergambarkan yang dia ni berada di pintu syurga. Dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, boleh tak sekali je, ya Allah, aku nak masuk kejap. Lama aku duduk dalam neraka ni, aku nak masuk kejap pun cukup, ya Allah. Itu nikmat yang besar. Allah Ta'ala kata, tadi kata tak nak minta lagi, ya Allah, inilah kali terakhir, ya Allah. Kata Allah kepada hamba itu, wahai fulan bin fulan, kalau kamu nak masuk syurga, ada syurga untuk kamu seluas 10 kali ganda luasnya bumi untuk kamu. Dia kata kepada Allah, ya Allah, perli ke apa? Betul ke? Allah Ta'ala kata, mulai hari ini engkau diperintahkan untuk kekal di dalam syurga Allah. Bayangkan tuan-tuan, orang terakhir masuk dalam syurga, Nabi kata luas syurga yang dia dapat ialah 10 kali ganda luasnya bumi. Subhanallah. Kita ni tuan-tuan, ya Allah, sekudai pun jarang sampai. Tapi masuk syurga, orang terakhir
ialah dapat 10 kali ganda luasnya dunia ni bagi orang yang terakhir masuk dalam syurga. Jadi kita jangan minta kepada Allah supaya dapat jadi orang terakhir. Maknanya kita paling lama lah duduk dalam neraka tu. Jadi kita minta antara kelompok-kelompok awal, dan mudah-mudahan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah Taala kata kita ni kena jadi umat yang pertengahan, umat yang wasatiyah. Dipanggil wasatiyah. Apakah itu wasatiyah? Dia akan menggariskan kepada 4 prinsip. Yang pertama, konsep wasatiyah yang pertama itu ialah pendekatan yang sederhana, satu. Yang kedua ialah pendekatan yang seimbang, dua. Yang ketiga ialah pendekatan yang adil. Yang keempat ialah pendekatan yang cemerlang dalam setiap tindakan. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, semua benda yang kita buat lalui dalam hidup kita ni, kita kena ada konsep wasatiyah. 4 prinsip tuan-tuan ingat pada malam ni. Yang pertama sederhana, yang kedua seimbang, yang ketiga adil, yang keempat ialah kecemerlangan. Bila kita ada konsep wasatiyah dalam semua tindakan kita, wa yakunar rasulu alaikum syahida, Nabi akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap diri kita. Kita ni akan jadi saksi sesama kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi sesama manusia. Jadi akak-akak yang duduk rapat-rapat tu kan, jeling jiran sebelah, tengok muka akak jiran sebelah, Kak Nak, Kak Tipah, Kak Tun kat sebelah tu, dia orang ni menjadi saksi di hadapan Allah yang kita bersama pernah berada dalam satu majlis ilmu. Yang abang-abang, ayah-ayah ni jeling-jeling orang sebelah. Cik Seno makan, alhamdulillah Abang Seno. Okey, baru sampai pada pedas ya. Aduh, jauh gila. Jam tak jalan? Abang Seno jam tak jalan? Jam tak jam? Sikit-sikit jam. Sikit-sikit jam ya. Okey, baik tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, kita ni hidup tuan-tuan menjadi saksi. Jadi ayah-ayah tu yang jadi saksi kita ni sebelah kita tu. Itulah saksi kita. Kalau dia tengah tidur tu, gerak agak sikit, weh, ni aku jadi saksi kan, aku cakap kau tidur di hadapan Allah ni kan. Jadi kita ni tuan-tuan jadi saksi sesama kita. Dan siapa akan jadi saksi kita juga? Nabi SAW. Sebab itu dalam hidup Nabi SAW 63 tahun, 23 tahun perjuangan Nabi, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Apa yang Nabi nak bawa? Apa yang Nabi cuba untuk kita dapat di dunia ini? Adakah Nabi suruh kita cari harta yang banyak? Harta bertingkat-tingkat, duit berkepuk, berlipat-lipat? Aduh. Nabi suruh cari kalau boleh susun kereta mahal-mahal berkilat-kilat. Kalau boleh lebih baik berbini 4. Ada Nabi kata gitu. Kan? Tak ada. Kita ni kadang-kadang ada 2 benda yang kita tak pernah tak minta dengan Allah. 2 benda. Apa dia? Pertama, umur panjang. Tiap-tiap hari minta umur panjang. Ya Allah, panjangkanlah umur, panjangkan umur ya Allah. Saya tanya ibu kan, ibu tanya ustaz, doakanlah makcik panjang umur. Saya nak tanya makcik, kalaulah nak saya doakan makcik panjang umur, satu soalan saya nak tanya, agak-agak nak berapa panjang? Itu masalah tu. Makcik umur berapa sekarang? 66. Okey, kalau nak panjang umur, agak-agak nak doa umur berapa? Kalau boleh sekali ganda lagi ustaz. 66 kali 2 udah 132 tahun. 100 tahun pun jalan macam biawak. Mengempor je jalan tuan-tuan. Nak berapa panjang umur kita? Kalau saya tanya ayah-ayah, satu lagi doa kita tak pernah tak lupa dengan Allah. Apa dia? Murah? Murah rezeki. Betul tak? Saya nak tanya, adakah cita-cita kita masih lagi nak jadi jutawan? Ada tak ibu-ibu nak bersaing dengan Datuk Vida? Tobat keluar pula berita, oh sekarang anak dia Cik B pula tuan-tuan, dia hantar pergi ke Spanyol. Spanyol tau.
Sebulan dia belanja 500,000. Allah. Kita kira setahun 6 juta. Ya Allah. Dia bagi surau tongkang pecah boleh buat lift tau. Naik lift semua. Kita lepas ni semayang ke atas tuan-tuan. Nak kaya macam mana hidup kita ni tuan-tuan? Tak salah minta kaya, tak salah minta panjang umur, tapi satu je, ini yang Nabi nak bawa. Apa dia tuan-tuan? Minta hidup kita ni berkat. Berkat. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku ya Allah, dan berikanlah setiap berkat terhadap rezeki aku. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, dengan umur yang panjang berikan kesihatan dan berikan keberkatan. Baru cantik. Kadang-kadang umur panjang menyusahkan orang. Biarlah umur panjang, sihat, berkat. Package yang Nabi nak bawa ialah supaya hidup kita ni berkat. Saya selalu bawa dalam ceramah saya tuan-tuan. Tuan-tuan, berkat ni dia tak perlu tunggu banyak. Dia kadang-kadang berkat itu kata Nabi ialah ziyadatul khair. Dia bertambah kebaikan. Tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan ada peluang untuk buat baik. Itu berkat lah tu. Walaupun tuan-tuan gaji 1,000, tetapi surau tongkang pecah, dia tahu malam ni ada buat program majlis Maulidur Rasul, dia nak sumbang juga malam ni untuk jamuan makan. Tu namanya berkat. Walaupun ada 1,000, boleh bagi untuk Allah. Ada orang kadang-kadang gaji 12,000, lupa semayang. Betul tak? Kadang-kadang makin kaya makin lupa. Lagi teruk makin susah makin lupa. Yang ni lagi teruk tuan-tuan. Kan kadang-kadang kita tengok orang main nombor kan, orang main Magnum kan, nombor Toto kan, kedai Toto sini ada tak? Ada kan Toto ni tipu orang tak ada otak. Itu nama dia Toto tu. Saya kalau pergi ceramah kan, ada je istilah ni. Kan? Ada satu saya ceramah di Perak, satu kampung. So saya tanya, "Mam, orang kampung ni kerja apa?" Dia kata, "Ustaz, dia orang semua NGO." Saya kata, "NGO binatang apa pula NGO?" "Oh, tak ada government." "Tak ada Ustaz, semua NGO." NGO ya? Apa NGO tu? Dia kata noreh getah orang. Oh, geng-geng NGO noreh getah orang. Saya pun tanya, getah sekarang mahal ke murah? Alhamdulillah Ustaz, okey lah, sedang. Tapi Ustaz, ada petua nak murah rezeki kalau menoreh getah ni? Oi, ada petua ya? Apa petuanya? Senang Ustaz. Kita kalau potong tu kebun kita Ustaz, tapi kalau nak kutip getah, kita lajak pergi kebun orang, insya-Allah murah rezeki. Itu mencuri palong oi. Kan? Amalan murah rezeki. Jadi kita ni berkat. Satu hari tuan-tuan, dalam satu hadis, Nabi ada 8 dirham. Nabi ada 8 dirham. Bila Nabi ada 8 dirham, Nabi nak beli satu jubah baru untuk Nabi. Nabi pakai jubah, Nabi nak beli jubah yang baru. Nabi pergilah ke pasar, Nabi pergi cari jubah. Dalam on the way Nabi nak pergi pasar ni tuan-tuan, tiba-tiba Nabi ternampak ada satu orang perempuan muda, dia menangis dekat tepi jalan. Menangis dia. Rupanya perempuan ni dia seorang hamba, dia ada tuan dia. Nabi pun tegur, "Wahai dek, kenapa kamu menangis?" "Ya Rasulullah, aku sedih." "Loh, sedih pasal apa?" "Aku nak beli baju, aku nak beli barang dekat pekan. Tuan aku kirim." Lepas tu dia berikan aku 2 dirham. Pergilah beli. "Ya Rasulullah, masalahnya duit tu hilang. Aku takut tuan aku marah ni Rasulullah." Nabi ada 8 dirham, Nabi ambil 2 dirham, Nabi bagi dekat dia. Nabi kata, "Tak apalah, ni aku sedekah. Pergilah beli barang tuan kamu, habis beli, baliklah segera. Tuan kamu menanti kamu." "Benar-benar ya Rasulullah." Lalu dia pun sukalah dapat 2 dirham. Nabi pun masuk ke pasar, Nabi cari jubah yang Nabi minat. Nabi cari-cari jubah, ada satu jubah tu cantik. Dia jual dekat Nabi 6 dirham. Nabi tawar, dia jual dekat Nabi 4 dirham. Lalu Nabi setuju belilah. Dapatlah baju jubah baru 4 dirham. Maka Nabi tinggal 2 dirham. Maka Nabi berbekalkan 2 dirham tu, dengan 6 dirham Nabi dapat jubah baru. Nabi pun keluar daripada pasar. Tiba-tiba Nabi nampak ada satu orang pakcik tua miskin sungguh, baju dia ni memang tak nampak baju dah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku perlukan baju ya Rasulullah untuk tutup badan dan tutup aurat."
Kata Nabi SAW, tak apalah, kebetulan ada jubah ni. Jubah tu Nabi nak beli untuk diri Nabi, tetapi Nabi beri, tak apalah, ini hadiah aku, pakailah pakcik, silalah. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Menangis dia, terima kasih ya Rasulullah. Adalah 2 dirham. Nabi patah balik dekat kedai tu, Nabi cari jubah yang murah sikit daripada jubah 4 dirham. Dia jual dekat Nabi 2 dirham jubah biasa. Nabi pun tak apalah, dapat jubah baru ni, Nabi balik. Bila Nabi nak perjalanan balik, Nabi jumpa lagi dengan satu orang gadis yang mula-mula tadi menangis lagi tepi jalan. Dalam bahasa kita, Nabi kata, "Ai, tak settle lagi ke masalah kamu?" "Ya Rasulullah, tuan aku ya Rasulullah, dia marah aku, dia tak bagi aku masuk rumah ya Rasulullah. Kamu tak cerita ke yang duit hilang?" "Aku cerita, tapi tuan aku tak percaya ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah." Maka tak apalah, Nabi kata, "Kat mana rumah?" "Dekat sana ya Rasulullah." Dia pun bawa Nabi. Bila Nabi nak sampai rumah tersebut, tuan rumah pun bila nampak Nabi datang, tuan-tuan, terus dia tutup pintu. Boom, dia tutup pintu. Sampailah Nabi dekat pintu rumah, Nabi bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tak jawabnya. Dalam bahasa kita tak menyaut. Nabi pun bagi salam kali kedua, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Senyap. Kali ketiga Nabi bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baru dia buka, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi kata, 3 kali aku bagi salam, 2 kamu tak jawab, kali ketiga kamu jawab. Pasal apa? Dengar tak suara aku? "Dengar ya Rasulullah." "Kenapa tak jawab?" Kata perempuan tadi, tuan dia kata apa? "Ya Rasulullah, aku nak minta, aku nak engkau doakan berkat. Tu yang aku tak jawab tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dia nak doa itu daripada Nabi. Subhanallah. Sebab itu sunnah kita bagi salam, tuan-tuan, mesti sampai ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu sunnah jawab lebih. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwani wa mak. Ustaz panjang Ustaz. Waalaikumsalam pun cukup dah. Tapi kalau nak dapat pada sunnah, Assalamualaikum, baru betul. Dia bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi rumah orang sebelah, Assalamualaikum, Assalamualaikum tahu. Apa yang nak Assalamualaikum tu? Tuan-tuan dengar orang bagi Assalamualaikum, tuan-tuan smackdown dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagi salam betul-betul, Assalamualaikum. Ni kadang-kadang bunyi Arab, Assalamualaikum. Oi, Assalamualaikum. Balik surau, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana ada maksud tu? Assalamualaikum. Kadang-kadang kita selkom, udah lain telefon pula. Selkom cik, selkom. Kita pun jawab, makcik tak pakai selkom, pakcik pakai Maxis, katanya tuan-tuan. Bagi salam betul-betul, Assalamualaikum. Kan sekom, selkom, smekom, buang jauh-jauh tuan-tuan. Kita nak dapat, sebab bagi salam pun boleh dapat berkat. Nabi pun cerita. Dia pun, "Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, baru aku faham cerita ni ya Rasulullah. Wallahi," kata tuan dia tadi, "Wallahi ya Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah, hamba perempuan ini aku merdekakan ya Rasulullah. Dia bebas ya Rasulullah." Dengan 8 dirham Nabi dapat jubah baru. Dengan 8 dirham Nabi dapat sedekah 2 dirham. Dengan 8 dirham Nabi dapat hadiahkan jubah baru pada orang. Dengan 8 dirham Nabi membebaskan seorang hamba. Maknanya dengan sedikit itu harta kita cukup manfaat untuk agama. Sebab itu Nabi nak bawa berkat. Sebab itu kita sambut sambutan Maulidur Rasul. Sebab apa? Nak mengundang berkat Nabi. Kita nak cerita berkat. Sebab itu kita sambut sambutan Maulidur Rasul untuk dapat berkat Nabi. Tuan-tuan cuba tak payah buat Maulidur Rasul. Tak payah buat. Tahun depan tak bayar. Katakanlah kerajaan Johor kata, okey, kita tahun ni tak ada buat Maulidur Rasul. Tuan-tuan tak payah tunggu 5 tahun. 2 tahun cukup.
anak-anak kita takkan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat Johor ni Maulid Rasul memang power tuan-tuan. Daripada ke surau sampai ke masjid, kancit pula masuk ke kampung, muat semua Maulid Rasul sampai ke pejabat tuan-tuan, sambut Maulid Rasul. Cuma tak ada marhabannya malam ni. Saya kalau ceramah kat mana-mana tuan-tuan, marhaban sebelum ceramah tu, ya Allah, marhaban, pecah speaker surau. Seorang-seorang nak pegang mikrofon. Baru ni saya ceramah ada satu kampung tuan-tuan, habis tengah imam doa kan, dia ada baca doa ya amanal khaifin amin amin. Oh sedap je, bunyi tu sedap. Pakcik sebelah saya tu dia asal bunyi ya amanako ipin amin namim manakop, ya amanako ipin salim namim manakop. Saya tengok pakcik tu bunyi apa pula orang tua. Dia kata janji bunyi, dia kata. Orang kampung dia janji bunyi kan. Kalau kita ceramah dekat bandar-bandar tuan-tuan, dia punya persembahan dia lain pula kan. Kalau air minuman apa dia lain tau. Macam ni canggih lah kan, canggih. Kalau dekat bandar, air tu kena ada penutup. Orang paling elok, dia kira paling elok. Orang kalau ceramah kat kampung, dia bukan kira elok, dia kira ada. Tu yang cawan lain, alas lain. Buat dia macam tak kena tuan-tuan. Tu orang kampung. Orang kampung begitu tuan-tuan. Janji ada. Maknanya apa? Nak minum-minum, tak nak sudah, dia kata. Janji ada. Nampak? Nampak dia punya ni casing lain tuan-tuan. Tu namanya orang kampung, asal ada. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita sambut sambutan Maulid Rasul ni bukan sebab ikut trend. Betul tak? Bukan untuk trending. Masjid sana dah buat, kita bila nak buat? Kau orang kata kita tak buat. Bukan sebab itu. Kita mendapat berkat. Tu sebab kita sambut Nabi, kita nak dapat berkat Nabi. Tu yang tuan-tuan datang malam ni. Sebab apa datang malam ni? Bukan sebab penceramah. Sebab apa? Sebab surau ni ada buat Maulid Rasul. Kau tak pergi ke kat Maulid Nabi tu? Pergi malam ni. Sebab itu, sebab kita sayang Nabi lah kita pergi. Betul tak? Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang ikut trending. Orang buat semayang subuh macam Jumaat, kita pun buat juga. Syarat nak kena jemput artis. Sudah. Try surau tu orang pecah. Lantik seorang artis tu jadi duta kat surau kita. Ramai. Betul tak? Jemput Alif apa tu? Jangan Alif Aziz. Silap Alif. Alif ramai. Alif Sata. Try tongkang pecah buat kelainan. Jemput baby Shima ke. Dia punya parking sampai ke Yomping tuan-tuan. Orang beratur, jangan main-main. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita buat bukan untuk agama. Sebab itu kita buat ni untuk Nabi, sebab kita sayang. Jadi malam ni kita buat untuk kita sayang Nabi SAW. Adakah Nabi sama dengan Nabi yang lain? Sebab itu kata orang cerdik pandai, dalam hari banyak hari, hari yang paling hebat hari Jumaat. Dalam bulan sebanyak bulan, bulan yang paling mulia ialah bulan Ramadan. Antara Nabi sehebat-hebat Nabi, tidak sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan? Saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada seorang sahabat Nabi yang paling popular. Hadis ni tuan-tuan telah menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi SAW, aku ni telah diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Aku seorang je dapat. Maknanya apa? Nabi kata aku ni ada kelebihan 5 perkara yang Allah Ta'ala bagi,
dan tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu. Kata Nabi SAW, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli fa uhillat lil ghanaim wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumi khassah wa yu'ithu ila an-nasi kafah wa utitu syafa'ah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, aku ni diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum aku. Yang pertama, kata Nabi, aku telah diberikan ditolong rasa takut diberikan rasa takut kepada musuh-musuh. Selama mana, kata Nabi? Selama sebulan jarak perjalanan. Kita masuk isyak kita beri laluan azan ke macam mana? Mana Tok Bilal balik ke? Okey, kita beri laluan azan insya-Allah. Oh, Bilal muda surau ni. Oh, canggih. Alhamdulillah. Insya-Allah kita sambung sebentar lagi insya-Allah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-salati wa hayati sayyidina Muhammad wa ba'ath al-maqam al-mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita sambung tuan-tuan boleh, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, Nabi kata aku diberikan 5 perkara yang aku minta kepada Allah dan tidak diberikan, kata Nabi SAW, kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang pertama, kata Nabi SAW, aku ditolong dengan rasa takut di dalam hati musuh-musuhku selama 1 bulan. Lalu ulama bila dia dengar Nabi kata begitu tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan 1 bulan? Maka sebelum orang kafir ni tuan-tuan, dia menyerang Nabi SAW dalam peperangan, Allah Ta'ala telah mewujudkan perasaan takut kepada musuh sebulan sebelum perang. Dahsyat tuan-tuan. Sebulan sebelum perang ni tuan-tuan, dah ada satu perasaan takut nak berperang dengan tentera Muhammad, tentera Rasulullah SAW. Kan banyak dalam seri perang. Sebab itu bila Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, sampailah tahun pertama sampai tahun ke-10 hijrah, kata peperangan itu orang Islam lalui dia berapa banyak? Selama 60 kali perang. Tuan-tuan boleh bayang 60 perang selama 10 tahun. Maknanya berapa kali perang tu dalam setahun? Kita ikut purata. Kalau 60 kali perang selama 10 tahun, setahun berapa kali perang? 6 kali lah 6 kali. 6 kali, 12 kali 6. Makna 12 bahagi 6. Maknanya perang setiap 2 bulan. Perang kecil, perang besar, kejap. Biasalah Arab ni tuan-tuan, dia perang ni bukan perang macam sekarang punya perang dah. Arab dia kadang-kadang seekor kambing pun perang antara puak dengan puak. Perang tu kambing seekor. Kambing seekor perang. Sebab itu kita jangan bergurau dengan Arab. Arab jangan buat pasal tuan-tuan. Dia bergurau sungguh. Dia kalau tekan kepala memang dia sepak sungguh kepala tu. Tu Arab. Tu yang kadang makcik kan, ibu-ibu kan, kalau pergi tu duduk dengan jemaah-jemaah yang badan besar-besar sikit, bersaing dengan Pak Arab. Kadang-kadang ni seorang-seorang dia berjalan tu udahlah kecil, orang tengah pecah, dia bukan besar banget, kecil je tuan-tuan kan, sujud-sujud semayang depan multazam, bangun-bangun gelap. Sudah tuan-tuan, tak nampak Kaabah. Rupanya duduk dalam kain Pak Arab tuan-tuan. Pak Arab tak perasan tuan-tuan, kecil sangat. Arab tu langkah-langkah semayang, Allah, makcik tu bangun lepas gelap pula ni. Duduk dalam kain Pak Arab. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, musuh-musuh, tentera-tentera nabi-nabi terdahulu, dia tak ada benda ni. Jadi Nabi Muhammad dia ada satu perasaan takut musuh-musuh Nabi Muhammad ketika nak berlawan dengan Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, bumi dijadikan sebagai tempat solat dan suci bagiku. Kalau umat-umat terdahulu, kawasan tertentu saja dia boleh ibadat. Tetapi kalau Nabi Muhammad, umat dia nak semayang kat mana dia boleh semayang. Tuan-tuan, kat mana pun tuan-tuan boleh semayang. Kalau tak ada air, Nabi ajar cara kita bertayamum. Kat situ juga kita boleh semayang. Wajibnya semayang ni kat mana pun kita berada, mudah untuk kita semayang. Saya ingat kalau kat Johor saja tuan-tuan, saya start masuk daripada Muar tadi tuan-tuan, setiap 200 meter masjid, 200 meter masjid, 200 meter masjid. Punya senang je jumpa masjid. Yang susah jumpa orang kat masjid. Yang ni susah. Masjid senang. Masjid senang. Kadang-kadang masjid ni kadang-kadang kita buat sampai berjuta-juta. Saya pergi dekat Sarawak tu, ya Allah, masjid, udahlah masjid dah dibuat 12 juta, renovate lagi 18 juta. Jemaah subuh 6 orang je muka. Kan? Sebab itu betul kata Nabi, akhir zaman masjid akan dibina sebagai
tempat-tempat bukan sebagai kita nak ibadah tapi nak bermegah-megah. Benda tu berlaku tuan-tuan sekarang. Kita tengok apa yang berlaku sekarang kan. Baik tuan-tuan, yang ketiga kata Nabi SAW, dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum aku. Kata ulama, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka berperang, mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Ada sebagian ahli sirah menyatakan, bila harta rampasan perang umat-umat terdahulu bila dapat dikumpulkan lalu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad SAW, umat dia bila berperang, ending sekali menang Islam, harta itu diistilahkan sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Jadi yang dapat harta tu siapa? Ketua lah yang akan memberikan. Nabi dia akan bagikan kepada tentera-tentera yang pergi perang ni secara adil dan saksama. Hanya itu saja Nabi Muhammad. Yang keempat, keistimewaan yang keempat kata Nabi SAW, yang diidamkan oleh nabi-nabi terdahulu tapi tak dapat, yang hanya dapat adalah Nabi Muhammad. Apa dia? Syafaat. Kata Nabi, aku doa kepada Allah agar dikurniakan syafaat, fadakhartuha li ummati, tapi aku minta kepada Allah tangguhkan untuk aku guna di akhirat untuk menyelamatkan umat aku, syafaat. Sebab itu tuan-tuan, kita nak masuk syurga dengan semayang, minta maaf, saya kita nak masuk syurga kalau hanya dikira pahala semayang, agak-agak layak tak? Kalau saya tanya tak layak, ayah-ayah, saya bukan rajin semayang sangat, wajib tu buat, tak, ni kira sunat tu, betul tak? Kita datang masjid, okey lah, qabliyah, ba'diyah tu standard lah. Tapi yang paling rugi kalau orang tu mampu datang masjid, dia tak semayang sebelum dan selepas. Ni rugi ya tuan-tuan. Dia dah memang duduk tempat baik dah, wuduk pun dah ada, tapi tak nak semayang qabliyah, ba'diyah. Rugi kan? Cukup rugi tuan-tuan. Semayang fardu kita boleh, tapi semayang sunat, kalau semayang duha berapa banyak kita buat, betul tak? Saya tengok ibu-ibu rajin buat, saya pemalas, saya cakap betul tuan-tuan, betul tak? Kalaulah nak dikira pahala syurga dengan solat sahaja, tak layak lah kita nak masuk syurga dengan pahala semayang. Itu tak kira khusyuk tak khusyuk, betul tak? Tengah semayang ingat kunci motor, mana nak khusyuk? Tengah semayang teringat slipper baru beli pukul 6 tadi. Dia semayang, dia susun elok kat belakang, tak tenang semayang. Allah, ni kalau hilang lagi aku tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap pula pasal slipper dalam semayang. Nak khusyuk tak khusyuk ni. Ibu-ibu kan masak air sebelum datang semayang, terlupa tutup. Bila semayang tu agak-agak khusyuk tak? Tak khusyuk. Aku tutup tak tutup tadi. Laki aku ada kat rumah, terbakar kalau orang tua tu garang bismillah. Dia fikir laki dia terbakar dalam semayang tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nak masuk syurga hanya pahala semayang. Bagi kita, bagi saya tak layak lah. Nak masuk syurga hanya dengan pahala sedekah. Berapa banyak kita bersedekah tu kan? Asal jumpa tabung senyum kan? Asal jumpa tabung senyum. Tak bagi duit ke pakcik? Senyum pun sedekah lah. Tabung tu dia tak nak senyum, dia nak duit. Dah dia buat lubang siap-siap sebab suruh letak duit, bukan suruh letak mulut kat situ. Betul tak? Memanglah senyum tu sedekah, tapi ikut tempat juga nak senyum itu. Dia pegang tabung, dia senyum, dia tolak ke orang sebelah. Orang sebelah pegang, orang sebelah pun senyum juga, dia tolak. Lah tabung sampai ke belakang kosong tuan-tuan. Tabung tu dia nak duit. Berapa banyak kita bagi pada jalan Allah? Tak banyak. Seminggu RM1, sebulan baru RM4, setahun baru RM48. Cita-cita syurga Firdaus, Allah jauh je kan? Kita nak masuk syurga dengan Quran. Berapa banyak kita baca Quran? Betul tak? Bulan Ramadan berlumba-lumba, satu hari satu juzuk. Habis Ramadan cerah masa depan kan? Tapi kita dengan Arab, hebat kita lagi tuan-tuan kalau bab baca Quran ni sebenarnya kan? Suara pun sedap orang Malaysia ni kan? Kita pula juara Qori dan Qori'ah antarabangsa tu, bukan peringkat kampung tongkang pecah
Peringkat antara Arab pun kalah dengan kita. Nak cerita apa? Hebatnya orang kita. Sampai Arab, maknanya kita ni boleh, bahasa Arab kita boleh sebut lebih Arab daripada Arab bercakap. Betul tuan-tuan. Sebab itu kita kalau bercakap Arab, sampai Arab pun tak faham. Arab pun sekarang belajar cakap Melayu tau. Mari beli. Dibeli. Arab cakap Melayu sekarang. Sebab kita cakap Arab dengan Arab tak faham. Kan? Arab suruh singgah kedai, dia tak tahu nak cakap, nak jalan dulu, dia tak tahu. Dia sebut siratal mustaqim. Terkejut Arab tu. Masya Allah, siratal mustaqim. Kan? Arab tu kata ujung tu tak ada jalan. Habis dia kata apa? Sadaqallahul azim. Senang ke tuan-tuan? Tu Arab pun pening orang kita cakap Arab. Jadi saya dulu, saya ingat saya pernah sebut dekat ayah-ayah, ibu-ibu kan, kita ni ada darah Arab. Perasan tak? Ada ke? Kan? Saya ceramah dekat Miri, saya dapat ilmu ni dekat Miri. Ada pak cik tu, dia sampaikan ilmu ni dekat saya lah. Tak tahulah kalau dia bohong saya. Kalau dia bohong saya bohong lah tuan-tuan malam ni. Apa dia kata? Dia kata, ustaz, cuba ustaz tengok jari. Saya pun tengok jari. Dia kata, okey ustaz, kalau jari manis lebih tinggi daripada jari telunjuk. Cuba tuan-tuan tengok. Jari manis lebih tinggi. Ni kajian dia tau. Jari manis lebih tinggi pada jari telunjuk. Siapa jari manis lebih tinggi pada jari telunjuk, dia ada darah Arab. Akak-akak dah senyum tu. Iyalah tu. Rupanya bini kita ada darah Arab. Kita ada darah Arab. Ni kajian yang dia buat. Ada satu pakcik tu, dia engineer, dia bahagian engineering, tapi dia banyak mencari, merantau jugalah. Dia ni orang tabligh tau. Dia banyak merantau apa semua ni. Saya kata betul ke ji? Dia ni pengerusi masjid. Dia kata betul ke ji? Dia kata itu kajian Ustaz. Kalau dia orang ni, iya juga. Rupanya saya pun ada darah Arab rupanya kita. Ayah-ayah rupanya ada darah Arab. Kan kat kedai kopi boleh belagak lah. Aku malas nak cakap rupanya aku darah Arab. Arab celah mana duk tongkang pecah ni. Tak ada darah Arab. Rupanya saya pergi, sebelum PKP dulu, saya pergi ke kota Jericho tau, bandar tertua di dunia, di Palestin, sepadan sana tuan-tuan. Dia cerita dekat bumi Palestin, bumi tanah Arab khususnya, dia orang gali, dia jumpa bangunan lama tau di bawah tanah. Tetapi dia tak jumpa rangka manusia. Bangunan ada, orang tak ada. Lepas PKP hari tu, bahagian artifak kita di Malaysia ni dekat Gua Musang, dia jumpa rangka manusia yang dah usia lebih kurang 2000 tahun lebih, dan bersama tembikar-tembikar daripada timur, daripada Arab. Orang ada, bangunan tak ada. Dekat sana bangunan ada, orang tak ada. Dekat Malaysia orang ada, bangunan tak ada. Apa logiknya? Tak mustahil mereka merantau masuk ke Asia ni. Rupanya kita ni ada darah Arab. Begitu. Kan? Mula boleh belagak darah Arab kan. Kalau jari tu sama panjang, kalau jari manis dengan jari telunjuk sama panjang, dia ada darah Majapahit. Semula dah. Geng-geng India, geng-geng Hindustan, India, syarikat India Timur yang dagang apa semua tu, dia ada cabang-cabang itu. Kan? Jadi betul tak betul Ustaz? Dia bukan hadis tapi kajian. Ya. Jadi tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, istimewa. Kita nak masuk syurga dengan ibadat-ibadat, tak lepas ikut kiraan kita. Sungguh tak? Betul? Kalaulah kita ikut logik kepala kita, pahala tuan-tuan dengan pahala saya, ikut logik siapa paling banyak? Agak-agak tuan-tuan. Tuan-tuan akan kata saya, betul tak? Saya bangun tidur tadi pukul 4 pagi daripada Sarawak tau. 4 pagi Sarawak, program gerbak-gerbuk, naik flight tadi pukul 12 tengah hari, sampai ke KL pukul 2 petang, nak turun gerbak, turun proses apa semua 2.30, saya gerak 2.30, singgah Melaka, mandi kat Melaka tuan-tuan. Jangan kata saya tak mandi, pukul 4 pagi saya mandi kat Melaka, tukar baju, lari ke sini, kuliah pula tuan-tuan. Jalan kaki 5 minit nak azan baru datang masjid. Saya keluar rumah tadi pukul 5 lebih, 5 suku saya dah keluar rumah.
Habis ceramah garang, tuan-tuan 5 minit dah sampai rumah. No, saya tu dekat 2 jam dah sampai rumah. Agak-agak lah pahala saya dengan pahala tuan-tuan agak-agak siapa banyak? Tuan-tuan akan kata saya. Tapi di sisi Allah tidak. Aku tengok hamba aku yang paling ikhlas pada Allah. Ikhlas. Betul tak? Nak dapat berkat ni dia kena ikhlas. Maqam ikhlas. Ada 3 kata ulama. Yang pertama, ikhlas terhadap habuan dunia. Dia bukan tak ikhlas, dia ikhlas, tapi ikhlas kerana dunia. Apa makna dia ikhlas kerana dunia? Dia buat sebab dia nak dapat bahagian dekat dunia. Contoh, nak selamat dekat dunia. Contoh. Kenapa kita baca suratul Waqi'ah? Kenapa ayah baca surah Waqi'ah? Bagus baca surah ni, murah rezeki. Dia nak rezeki kat dunia. Tu sebab dia baca untuk dunia. Yang kedua, dia buat ikhlas. Dia bukan tak ikhlas, dia ikhlas, tapi ikhlas dia untuk akhirat. Kenapa ayah semayang? Sebab aku tak nak masuk neraka. Kau tahu tak? Kenapa ibu-ibu baca Quran? Sebab mak nak terang dalam kubur. Dia buat untuk selamat ke akhirat. Tapi maqam ikhlas paling tinggi kata ulama, ikhlas kerana Allah. Kenapa semayang? Allah Ta'ala suruh semayang. Nampak tak? Beza jawapan tu. Kenapa puasa? Dah Nabi Allah Ta'ala wajib puasa, puasa lah. Bukan sebab untuk syurga, bukan sebab takut neraka, sebab Allah Ta'ala suruh. Itu maqam ikhlas. Di sisi Allah, Allah Ta'ala nak tengok siapa hambaku yang paling ikhlas pada Allah. Jadi nak ikhlas tu dia kena sabar. Tu yang Nabi suruh sabar. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sabar. Sabar dengan suami. Betul tak? Dengar ceramah pun kena sabar sekejap. Kena pula ceramah malam tu lama ustaz tu, Allah. Udah tak rasa kaki dah. Mana pula kaki aku? Udah kebas dah tuan. Dengar kebas dah. Kan? Kadang tak percaya tengok lah. Habis ceramah tengok gaya masing-masing bangun. Ada buntut dulu tangan ke bawah. Ada yang pegang baru naik atas. Nampak tuan-tuan? Sabar sekejap. Betul tak? Bukan senang tuan-tuan nak sabar ni. Sebab itu mindset. Sebab itu kata Malik bin Nabi tuan-tuan, dia ni tokoh pemikir Islam yang hebat. Dia kata akal manusia ni dia ada 4 benda. Tapi akal paling mahal ialah aklul kabir, akal seperti Nabi. Jom kita tengok. Kita ni duduk akal duduk kat mana tuan-tuan? Fikiran kita. Yang pertama dia panggil aklus saghir, akal kecil. Apa dia akal yang kecil tuan-tuan? Kecil je akal dia. Sempit. Apa dia orang yang contoh akal sempit? Dia cerita pasal diri dia je. Bini aku, laki aku, kereta aku, rumah aku, seluar aku, keturunan aku, harta aku, duit aku aja. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam tu, orang tu aklus saghir, kepala otak dia jenis kecil, sempit. Yang kedua kata Malik bin Nabi ialah aklut tabi'i, akal biasa. Biasa je. Orang baca WhatsApp, dia pun baca WhatsApp. Orang cerita pasal hujan, dia cerita pasal hujan. Orang cerita pasal banjir, dia cerita pasal banjir. Orang cerita pasal maulud, dia cerita pasal maulud. Biasa je, biasa. Itu akal biasa. Kitalah akal biasa. Tapi akal paling bahaya, akal yang ketiga, aklul marid, akal sakit. Apa dia akal sakit? Dia pandang orang semua salah, dia seorang je betul. Ni sakit tu. Dia tengok salah. Dia tengok pengerusi masjid salah, dia je betul. Aku kalau jadi pengerusi surau tu, aku tak buatlah ceramah macam ni, tak ada. Ini apa ni, pengerusi kejap-kejap ceramah, kejap-kejap ceramah, kejap-kejap ceramah. Jemaah pun letih tau. Yang letih dia sebab dia tak pergi. Dia jenis kaki komplain. Ada tak dalam kalangan jemaah ni? Ada, cuma dia tak datang malam ni. Yang datang ni alhamdulillah lah, semua okey. Tak, dia kaki komplain. Dia tengok imam, dia komplain. Imam baca panjang, dia menyumpah tu imam. Kena pula imam duk baca ayat tak apa-apa, ayat yang dia tak pernah jumpa dalam Quran, sebab dia tak baca Quran. La tarda ankal yahudu walan nasara. Dia duduk belakang.
Inna atau inna cukup dia tanya. Aduh, surah apa pula dia baca? Imam baca panjang dia menyumpah. Kadang-kadang betul juga, kadang-kadang imam baca panjang tak salah. Yang salah waktu dia tersangkut tu. Siapa nak nolong tu? Kalau kul huwallahu ahad tersangkut, jemaah boleh tolong tak? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam tuan-tuan sambung lam yalid wa lam yulad. Senang sebab surah yang familiar. Kenalah imam baru menghafal pukul 6 maghrib sekarang dia tersangkut, dia baca inna, sudah inna dia batuk suruh orang tolong. Orang belakang mana aku tahu, dia kata inna banyak dalam Quran. Innal ladzi innama ya'muru inna mana orang tua ni? Inna lala makcik sebelah sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus rokok hamba Allah tu, Allahu akbar. Nampak tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan nak Allah Ta'ala dia buat kita ni supaya kita ni sungguh-sungguh ikut Nabi, kan? Jangan hidup kita ni tuan-tuan ada pemikiran yang sakit sangat. Jangan ada. Dalam dunia ni, dalam hidup kita, orang tukang pecah. Kita belajar satu benda malam ni, buang sakit hati kita pada orang, buang pemikiran sakit kita pada orang. Mulai malam ni, pandang semua orang betul, yang salah kita. Tidak? Pandanglah sungguh betul, alhamdulillah, ya Allah banyaknya salah aku, ya Allah. Jangan pandang orang salah kita betul. Tidak? Itu yang masalah. Dia duduk depan, dia mengata orang belakang. Contohlah, apalah ceramah duduk belakang, tengok macam aku duduk depan ustaz, confirm masuk syurga dulu. Sudah riak pula. Dia duduk belakang pula, dia mengata orang depan. Duduk depan konon nak masuk kamera lah tu, kena juga orang depan tu. Dia duduk tengah, dia mengata orang dekat sliding door ni. Apalah ceramah menyandor kat cermin, ketumbang cermin tu karang tu. Contohlah ya, contoh. Dia menyandor dia menyandor kat dia mengata atas kursi. Contohlah contoh. Senangnya duduk atas kursi, tengok aku bersila sungguh. Ada je benda tak kena. Lala tak ada orang dia nak mengata, dia mengata ustaz. Dah 8.30 tak kerti berhenti pun. Aku dah lapar ni, kata sabar, dah nak berhenti dah, sabar dulu. Jadi apa dia tuan-tuan? Aklul marid. Jadi kita nak belajar pada malam ni, kita belajar pemikiran Nabi. Kata Malik bin Nabi, pemikiran yang keempat namanya aklul kabir, akal besar, jiwa besar. Bila akal besar, bila jiwa kita besar, maka kita mudah maafkan orang. Nabi, sifat Nabi seorang pemaaf. Seorang kafir, dia masuk masjid Nabi, dia kencing kat masjid Nabi, betul tak? Kalau ikut jiwa panah baran kita ni tuan-tuan, marah tak? Meninggal orang tu. Tak payah pergi Palestin lah. Kan? Jihad sungguh tuan-tuan kan? Sekarang kita, wallahu alam, Hamas belum keluar kenyataan lagi kematian Asy-Syahid apa? Yahya Sinwar. Dahsyat tuan-tuan Dia dikhabarkan dia dijumpai, dia berperang sungguh tuan-tuan. Hebat Yahya Sinwar ni tuan-tuan. Tangan dia dikhabarkan tangan diputus ketika perang. Bila dia tahu tangan kanan diputus tuan-tuan, dia ambil tali, dia ambil benang, dia ikat guna tangan kiri bagi darah ni tak terkeluar. Dia boleh berjuang dengan tangan kiri tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan tapi sekarang Hamas belum keluar kenyataan, tapi dia banyak dah media-media telah melaporkan Asy-Syahid Yahya Sinwar ni kan. Tak tahu malam ni mungkin dia akan keluar. Israel punya jahat, dia pecahkan kepala ni, dia bom dan dia potong jari untuk ambil DNA. Tu jahat tak jahat ni tuan-tuan. Tu hebat Yahya Sinwar, tokoh. Umur dia berapa? 65 tahun. Tangan putus,
ambil tali tangan ikat ni, tangan dah tak ada ni, ikat bagi darah tak keluar, guna tangan kiri pegang senapang pergi berjuang tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan orang tukang pecah ni belum tentu tuan-tuan. Bukan kata orang tukang pecah yang bercakap ni pun lah kan, katakanlah tuan-tuan, borang untuk berjuang dengan Palestin dia sedia kat belakang, agak-agak tuan-tuan tulis tak nama kita bergerak lepas subuh esok, agak-agak tulis tak? Tulis tak tulis orang tukang pecah? Tulis, insyaAllah dia tulis nama kawan dia. Haji Din menyemak je kat kampung ni, tulis biar pergi perang. Nama dia tak tulis, tulis nama orang. Yang ni masalah tuan-tuan. Tapi nak sampai tahap cintakan kematian tu, aduh tuan-tuan hebat tu, hebat tuan-tuan. Syurga orang dijamin, syurga Allah Subhanahu wa taala yang cintakan kematian. Kan 2019 dia pernah cakap, usia saya sekarang sudah masuk 60 lebih, 60 dah. Jadi mudah-mudahan doakan saya supaya saya mati bukan dengan sebab sakit, saya mati dengan sebab saya syahid di jalan Allah. Hari ni dia syahid tuan-tuan. Pada hari Yaumul Jumaah, pada hari Khamis, hari semalam. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Kita dah tahu dah nak masuk syurga, Nabi tahu dah nak masuk syurga dengan amalan. Tak dapat kita ni. Tetapi satu saja jaminan Nabi layak masuk syurga, syafaat Nabi SAW. Adakah semua orang dapat syafaat Nabi? Tidak. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang akan menyebabkan seseorang itu akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Yang pertama, kata Nabi SAW, dia mencintai aku lebih daripada segala-gala. Syarat nombor 1 tuan-tuan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak sempurnanya iman satu orang manusia sehingga kan aku ni, kata Nabi, mesti kamu cinta lebih daripada anak kamu, mak bapak kamu dan manusia yang lain. Aku nombor 1, Allah dan Nabi nombor 1. Allah. Saya nak tanya ibu-ibu, sayang tak suami? Sayang. Ayah-ayah sayang tak isteri? Sayang. Macam mana kita kata kita sayang suami kita, kita sayang isteri kita, macam mana kita nak meletakkan Nabi lebih paling tinggi? Susah. Betul tak? Susah. Ikut pandangan kita susah. Susah tuan-tuan. Nak pergi sembahyang maghrib, kuliah maghrib ni pun puas bergaduh dengan laki kita. Betul tak? Suami ajak pergi main date. Abang, ada ceramah abang. Alah, ceramah surau tu tiap-tiap malam ceramahnya. Ni anak-anak balik ni bukan senang. Dia orang nak balik kan sebulan sekali. Kebetulan Angah Halung balik ni. Jomlah kita keluar makan abang. Tunggulah ceramah. Tak ada, kamu nak pergi? Pergi. Tak nak? Sudah. Aku nak pergi makan. Tu yang dia pergi makan, laki tak datang malam ni. Contohlah contoh begitu. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan senang nak cinta Allah dan Nabi ni. Betul tak? Bukan senang. Kita tak pernah pakai jubah, tiba-tiba nak pakai jubah, bila pakai orang mengata. Bukan senang. Aku bukan tak kenal dia ni kat kampung dia ni siapa dulu. Sudah. Terus pakai singlet kawan tu esok. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang tu. Kan? Nak menghadap dengan orang ni bukan senang. Kena pula netizen Malaysia ni memang pakar sungguh dah. Israel pun dia ada istilah Israel koyak tu. Jangan main-main tuan-tuan. Netizen Malaysia punya kerja ni jangan main-main. Sebab apa tuan-tuan? Cinta Allah, cinta Nabi. Kita sayang pasangan kita. Akak-akak, ibu-ibu, sayang suami, akak-akak buat apa dekat dia? Marah macam mana pun masak tak? Masak. Marah macam mana pun basuh tak baju orang tua tu? So kan, ikhlas tak ikhlas tu nombor 2 lah. Betul tak? Kan, masak bukan kata tak masak, masak kan. Dia tumbuk sambal belacan, dia nampak muka dia, muka laki dia kat batu lesung. Dia geram tapi buat. Betul tak? Sayang. Panggil pun lain lah. Apa panggil laki kita? Abang. Betul tak? Jarang orang panggil bro. Bro, makan? Tak ada. Abang. Abang jemput makan. Betul tak? Marah pun panggil tak suami kita makan? Panggil. Cuma dia tak cakap sendiri, dia suruh anak dia panggil. Kakak, dia panggil abang makan. Dia tak panggil sendiri sebab boleh lepas bergaduh. Tapi dia masak. Tu sayang.
Ayah-ayah sayang isteri kita buat apa? Sediakan berat, masak, kan, betul tak? Lauk beli, sayang tu, sayang. 30 tahun kahwin, sayangnya isteri dia sambut birthday, betul tak? Orang perempuan ni bukan kira, tak ingat birthday pun merajuk dah. Tu kadang orang lelaki ni bukan herat birthday sangat, betul tak? Ada, tak ada sudah. Tu orang lelaki tu yang 30 tahun tak pernah ucap birthday bini, tahun 31 tak apa, tak buang terbiat dah, kan, menghargai isteri dia. Dengar ceramah malam tu, tahun 31 dia belikan bini dia kek. Selama 30 tahun tak pernah beli kek tau. Dia beli kek daripada simpang depan tu, pegang kek tangan kiri tu, happy birthday, nyanyi daripada simpang, kan, sampai depan rumah bini pula, ya Allah abang apa ni, tak pernah buat. Bini dia cepat-cepat ambil telefon 6 orang anak, suruh balik cepat, bapak dah lain macam dah berangai, buang terbiat apa orang tua ni, nampak tanda-tanda kematian tu dah ada, mengata mak dia, sebab tak pernah buat. Jadi kita sayang dengan orang pun kita boleh sambut sungguh-sungguh. Ni kita sayang Nabi, apa salahnya kita sambut betul-betul? Betul tak? Buat jamuan makan, sambut birthday kita pun kita panggil anak beranak makan sedap-sedap. Ni sambut Nabi. Buat jamuan ramai, derma bagi orang makan, sedekah pada orang. Hebatnya Nabi, insan yang dah tak ada tetapi masih lagi disambut hari jadinya. Mana ada kita sambut hari jadi nenek kita yang dah mati? Mak, kek siapa ni mak? Arwah nenek kamu dah. Ya ke mak? Ya, makan je. Nenek mana? Ada, kamu tak nampak katanya. Sudah. Nabi pun sambut birthday. Nabi sambut birthday, puasa. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa puasa pada hari Isnin? Nabi kata, hari Isnin ialah hari kelahiranku. Maknanya Nabi pun sambut hari jadi dengan cara berpuasa. Cuma kita je lah, cucu sambut beli kek diikut umur 66 batang lilin dia suruh nenek dia tiup. Tiup lah kawan tu, pum, tiup, gigi melekat dekat kek. Seorang tak makan kek itu tuan-tuan. Ni cara sambut kita. Nabi orang yang paling layak untuk kita raikan. Sebab itu kita cinta Nabi, kita sayang Nabi. Buat apa saja berkaitan dengan Nabi, silakan selagi tidak berlanggar dengan hukum syara', ya. Okey, baik tuan-tuan. Sayangkan Nabi. Yang kedua, kata Nabi, nak dapat syafaatku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Ada hadis Nabi, siapa yang paling banyak selawat kepada Nabi, dia berhak mendapat syafaat Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hari Jumaat, tiap hari, tiap minggu kita dengar, betul? Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Allah dan malaikat selawat pada Nabi. Takkanlah kita yang hina ni tak nak berselawat kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan mendapat syafaatku di hari kiamat ialah orang yang melaksanakan sunnah-sunnahku. Buatlah apa sunnah Nabi yang boleh. Buatlah tuan-tuan. Yalah ustaz, macam kami ni orang perempuan ustaz kan, yalah Nabi tu kan laki kan, ada benda lah kan, untunglah kan dia banyak lah. Sunnah Nabi ni start bangun tidur sampai tidur balik kita boleh buat. Nabi bangun tidur, Nabi buat apa agak-agak? Sebut Alhamdulillah. Itu benda pertama, dapat sunnah dah. Alhamdulillah, bangun tidur Alhamdulillah. Nak panjang, baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dapat pahala sunnah. Kita je lah bangun tidur mengadap handphone dulu, capai handphone dalam gelap dulu, capai niat nak tengok jam, tengok WhatsApp juga, tengok WhatsApp, tengok Facebook, nampak tak? Tu kita tu, betul tak? Bercahaya je muka dalam gelap kan, ingatkan nur terpancar ke apa, tak, rupanya baca WhatsApp sebelum tidur tu kan. Ni kita tuan-tuan. Jadi sunnah Nabi, pakai baju jumpah sunnah Nabi.
tapi niat untuk ikut Nabi baru dapat. Kalau sekadar pakai jubah tak niat ikut Nabi, dapat pahala tutup aurat biasa je lah kan. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga, Abu Lahab pun pakai jubah juga. Arab memang pakaian tradisi, dipanggil sebagai sunnah adat Arab, memang jubah je. Jadi ya Allah, aku pakai jubah ni sebab Nabi pakai jubah, dapat pahala itu. Aku pakai serban ya Allah sebab Yelah kan, bila Tok Imam pakai serban, aku pun nak juga. Lalu dia ikut Tok Imam, buat apa? Dia kena ikut Nabi. Ya Allah, aku pakai serban ni sebab Nabi pernah pakai serban, jadi aku nak ambil sunnah Nabi. Dapat pahala sunnah kita. Nampak tak? Ibu pun sama lah kan. Walaupun kita tak boleh pakai jubah macam orang lelaki tu, jadi nak buat apa? Pakai pakaian yang bersih tu pun sunnah Nabi. Pakai baju tangan kanan, buka baju keluar tangan kiri dulu, pakai seluar kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri buka seluar kiri, kemudian kanan, pakai selipar karang kanan, kemudian kiri buka selipar kiri, kemudian kanan. Semua benda ni sunnah Nabi. Sebelum tidur maafkan semua orang. Susah nak buat tu kan. Saya belajar dengan 6 tahun dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsar, tuan-tuan. Dia selalu sebut, kalau kita ni nak hidup bahagia, nak hidup tenang, sebelum tidur ni ambil sunnah Nabi, maafkan semua orang kan. Kenal kan Datuk Fadilah Kamsar kan? Kan dia selalu sebut orang yang hebat ya, tu Datuk Fadilah Kamsar bukan begitu kan. Orang yang hebat, orang yang cemerlang ya, selalu saya sebut ya, bila niat hebat, bila niat hebat, binda hebat ya, bila bina hebat akan menghasilkan tindakan katanya. Kan. Jadi sebelum tidur maafkan semua orang. Baring, ya Allah, aku maafkanlah dosa isteri aku ya Allah, kalau dia ada dosa hari ni ya Allah. Aku maafkanlah dosa suami aku ya Allah. Ya Allah, siang tadi ya Allah aku kena kutuk dengan Kak Liha ya Allah, tak apa ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Maafkan semua orang, insya-Allah bangun pagi esok kita akan pandang orang semua baik, semua bagus, tak ada apa musuh kita. Tu hebat, maafkan semua orang. Amalkan sunnah Nabi. Minum cara Nabi, kejap lagi makan cara Nabi. Betul tak? Macam mana Nabi makan? Saya ingat banyak kali dah saya sebut kat surau ni kan. Makan basuh tangan, ambil lauk yang dekat, lepas makan jilat jari tangan. Semua pahala sunnah. Berebutlah nak jilat jari, ambil sunnah kejap lagi kan. Begini belagak muka sunnah Nabi. Tapi ingatlah, jilat jari tangan sendiri tau. Jangan ibu-ibu buat rajin pula jilat jari tangan orang. Kamu dah habis ke ya? Sudah ambil sini aku jilat. Itu pengotoh tuan-tuan. Jilat jari tangan sendiri. Jadi panggilan yang manja kepada suami isteri tu juga sunnah. Sebab Nabi panggil isteri dia ya Aish, wahai kehidupan, ataupun ya Humaira, wahai si pipi merah. Panggillah bini kita panggilan yang baik. Hoi, hoinya panggil. Hoi kopi. Hoi kopi tau. Hoi teh aku mana teh. Hoi kan. Bini pula daripada sabar lah, dia baling kolej kat kepala lelaki dia, buat sendiri lah. Panggilan paling manja kan, paling manja abang. Itu panggilan yang biasa. Saya jumpa Tok Imam umur 66 panggil baby tau bini dia, jangan main-main. Ni cerita betul. Habis ceramah saya makan, lepas makan tu ada orang telefon Tok Imam tu, dia telefon duduk sebelah saya, dia tulis BABY love. Tengah makan dengan ustaz. Habis saya kata, siapa Mam? Rumah. Dia tulis nama handphone dia baby tau. Saya lupa nak tanya rumah nombor berapa je. Dia umur 60 lebih. Baby love. Dahsyat. Ini dia tulis nama bini si kepala batu kat handphone tu. Si kepala batu Bukit Aman. Sebab bini rajin siasat handphone, dia tulis Bukit Aman. Jangan main-main tau. Bukit Aman dia tulis tau kan. Kadang-kadang ibu orang tu yang masalah. Jadi kita ni tuan, itu semua sunnah. Pakai wangian sunnah, apa saja yang kita rasa nak buat dan Nabi buat,
itulah sunnah Nabi. Jadi jangan tinggalkan. 3 perkara berhak mendapat syafaat Nabi: sayangkan Nabi lebih, banyakkan selawat, amalkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ni mendapat syafaat Nabi SAW. Satu lagi tuan-tuan, yang terakhir, 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Apa dia? Seorang Nabi diutuskan untuk kaumnya saja, kata Nabi, tapi aku diutuskan untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, dijadikan jin dan manusia itu ialah untuk beribadah kepada Allah. Umat-umat yang lain dipanggil umat Lut. Sebab apa? Sebab dia duduk pada zaman Nabi Lut. Kaum Musa, sebab hanya untuk kaum Nabi Musa. Tetapi umat Nabi Muhammad dipanggil rahmatan lil alamin, seluruh alam rahmat itu diberikan. Subhanallah. Pokok dapat, tumbuh-tumbuhan dapat, haiwan dapat, jin dapat, manusia dapat, Islam dapat. Bahkan kata ulama, rahmat Allah itu juga turun kepada orang kafir disebabkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah kita jadi umat Nabi Muhammad, dan berbanggalah apa yang kita buat pada malam ini untuk meraih dan memperbesarkan baginda junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Tuan-tuan pun dah tengok saya semacam, dia tengok saya tengok jam, tengok saya tengok jam, bila nak makan kambing. Jadi insya-Allah saya tunggulah, saya dah jamak siap-siap. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah khairan, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kita jumpa di lain masa dan ketika. Nabi kata doa orang musafir itu mustajab. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan yang hadir pada malam ini diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah dengan penuh kerahmatan. Dan saya doakan tuan-tuan, jika ada dalam kalangan kita yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan segala hutang masalah, ya Allah Tuanku, dengan izin-Mu ya Allah, berikan kami semua sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dalam hati kami. Tunjukkanlah jalan-jalan yang paling terbaik untuk kami menyelesaikan masalah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan suami kami suami yang soleh, isteri kami isteri yang solehah, anak-anak kami anak-anak yang terbaik dunia dan juga akhirat. Saya doakan tuan-tuan, jika ada dalam kalangan kita pada malam ni ataupun kaum kerabat kita yang sedang sakit, ahli keluarga kita yang sedang sakit, ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, berikan kami semua kesihatan ya Allah. Sihatkanlah kami semua ya Allah. Mudah-mudahan kami semua sihat walafiat ya Allah. Mudah untuk kami menjalankan tanggungjawab kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami doa pada malam ni ya Allah, supaya kami dihimpunkan bersama dengan junjungan besar Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan saya juga, isteri saya, anak-anak saya, mak ayah saya, semua anak-anak semua. Saya doakan tuan-tuan seluruh ahli keluarga tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasihlah banyak-banyak tuan-tuan minta maaf tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa dan juga sebagainya. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah insya-Allah. Jadi macam biasa tuan-tuan, seperti sebelum-sebelum ni saya ada buat sedikit jualan amal lah. Kalau tuan-tuan nak boleh dapatkan nanti dekat belakang. Macam biasa minyak wangi kasturi. Tuan-tuan boleh dapat. Saya ingat bulan puasa itu ada Ustaz. Boleh buat rawatan untuk degil, malas dan nakal. Yang ke-8 boleh buat parti mandi bunga untuk rawatan pelbagai jenis penyakit. Tuan-tuan boleh tengoklah, ada 8 jenis minyak wangi kat belakang tu nanti. Satu botol RM7 sahaja, cukup murah, tahan 24 jam, boleh bawa solat. Dan panduan saya ajar cara nak guna sekali, nak pagar rumah semua saya ajar insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan ambil satu kotak warna oranye, dalam tu ada 8 botol. Kalau 8 kali 7 RM56. Tapi pada malam ni kita jual dengan harga RM45 sahaja. Jadi sedikit pembelian tuan-tuan, saya nak masukkan ke dalam tabung puitis.
Pertubuhan Tunas Kebajikan Islam Sarawak. Saya terlibat antara ahli jawatan kuasa di sana yang kita sedang mencari dana untuk membina kompleks Islam pertama di Sarawak. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kalau kita sini pondok dah banyak kan, di sana kurang. Jadi siapa insyaAllah sekarang ni kita tengah siapkan surau, tapak dah ada, dan kos untuk operasi awal untuk kompleks itu ialah sebanyak 5 juta. Jadi saya nak masuk hajat saya sedikit pembelian tuan-tuan, saya masukkan sekali ke dalam tabung BTS. Mudah-mudahan ada saham akhirat kita bersama, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Siapa yang tak bawa duit pun tak apa, tuan-tuan boleh ambil produk saya tu yang wangi tu, pastikan ambil flyers warna hijau. Belakang tu ada nombor akaun, jadi tuan-tuan boleh transfer saja melalui akaun ataupun QR code juga disediakan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan. Orang tukang pecah, ada rezeki kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.